Warahmatullahi Taala Wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 dari kelas CTU 554A akan membentangkan tentang etika dan peradaban menurut Islam. Ahli kumpulan saya iaitu Nur Atira, saya sendiri Nur Hanan Farzana, Sarah Nabila, Nur Najwa, Nur Farah Erina dan Iman Kistina. Saya, Nur Najwa binti Muhammad Murtaza, akan menerangkan mengenai elemen pertama iaitu adalah. Adalah bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil menurut bahasa Arab disebut sebagai adilun yang bermaksud seimbang. Ilmu akhlak pula menyatakan bahawa memberi atau menerima sesuatu sesuai mengikut haknya. Adil ialah sikap yang tidak memihak pada sesuatu atau sama rata, tidak ada lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada juga pilih kasih dan masih banyak lagi pendapat yang lainnya. Islam mendidik manusia bahawa semua orang mendapat perlakuan yang sama dan seimbang dalam hukum Islam. Agama Islam tidak ada diskriminasi, hukum melalui warna kulit, status sosial, ekonomi dan politik. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai contoh adalah iaitu adil. Yang pertama adalah keadilan dalam bentuk bersamaan. Sesebuah masyarakat hendaklah melaksanakan keadilan dalam bentuk bersamaan seperti mendapatkan bantuan daripada masyarakat sekiranya kita berada dalam kesusahan. Jadi masyarakat perlu bantu kita. Okey. Yang kedua adalah keadilan dalam bentuk berbeza. Ini bermaksud semua berhak untuk diberi hukuman yang berbeza mengikut kesalahan yang dilakukan. Jadi kita perlu tengok kesalahan dia, baru kita boleh hukum dia mengikut apa kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga adalah keadilan dalam pengucapan. Keadilan dalam pengucapan bermaksud kita menyampaikan sesuatu perkara kepada golongan yang tertentu mengikut kemampuan dan penerimaan mereka. Jadi di sini bermaksud kita perlu menyampaikan sesuatu yang kita rasa dia boleh terima, dia akan terima apa yang kita sampaikan. Okey. Dan yang terakhir adalah keadilan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam mengharamkan umatnya melakukan suatu perkara yang boleh mendatangkan syirik kepada Allah. Contoh, kita menduakan Allah, kita mengaku ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Itu saja. Masa saja'ah secara etimologi adalah benar atau gagah. Menurut istilah pula, bermaksud keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk mempertahankan kebenaran secara adil dan seksama. Dengan itu, saja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilaksanakan dengan pertimbangan yang teliti. Kelebihan memiliki saja'ah di dalam diri akan membuatkan seseorang itu tidak ragu-ragu dengan kebenaran yang dilakukannya. Beliau akan lebih tawakal dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menegakkan kebenaran. Seseorang itu akan membesar dengan lebih baik dan mampu membezakan perkara yang baik dan buruk. Saja'ah pula, seseorang itu memiliki sikap saja'ah adalah apabila beliau berani menegakkan sesuatu yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Selain itu, orang yang memiliki saja'ah berani mengaku kesalahan, meminta maaf dan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Manakala orang yang kurang saja'ah dalam diri mereka akan mencari jalan untuk melarikan diri daripada masalah dan tidak mahu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya itu. Untuk komponen yang seterusnya adalah hikmah. Hikmah berasal dari bahasa Arab yang biasa dihubungkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang maha bijaksana. Selain itu, hikmah berasal dari perkataan hakama bermaksud melarang atau menghalangi sesuatu. Huraiannya, hikmah adalah suatu hal yang dapat kita miliki atau dapatkan dari sesuatu peristiwa atau makna yang terkandung dalam sesuatu kejadian, sama ada baik ataupun buruk. Selain itu, hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Seterusnya adalah contoh hikmah. Yang pertama, terbentuk dan terlaksananya undang-undang.
Hikmah dari terciptanya undang-undang mampu melindungi dan menjaga keadaan sejagat. Yang kedua adalah mendidik dan mendisiplin, membentuk akhlak serta sasiah masyarakat kini dan yang akan datang adalah suatu tindakan yang sangat bijak. Yang ketiga, bersyukur dengan seadanya dan sentiasa memohon hanya kepada Allah. Sentiasa bersangka baik serta meyakini bahawa setiap apa yang berlaku adalah sebaik-baik perkara yang hadir. Sekian dari saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ifah. Ifah dari sudut bahasa bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan. Manakala dari sudut istilah membawa maksud menahan diri daripada sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat perlu menjaga ifah dari segi pertuturan, perbuatan serta pemakaian bagi menghindari diri daripada terjebak dengan kemaksiatan. Hal ini kerana jika perkara-perkara tersebut tidak dijaga, ia dapat mengundang fitnah serta lebih teruk lagi dapat mengaibkan diri sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian ifah dirinya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memampukan mereka dengan kurniaannya. Oleh hal yang demikian, antara ifah yang perlu dijaga ialah pertama, seorang lelaki hendaklah sentiasa menundukkan pandangannya ketika melihat wanita yang bukan mahram. Kedua, berpakaian menutup aurat seperti melabuhkan tudung sehingga ke paras dada dan memakai pakaian longgar bagi wanita, manakala lelaki memakai seluar yang menutup lutut. Ketiga, menghindari diri daripada berdua-duaan dengan lelaki atau wanita yang bukan mahram. Terakhir, tidak bersentuhan kulit bagi lelaki ataupun wanita yang bukan mahram. Terima kasih Nak Atira. Jadi kita teruskan dengan konsep seterusnya adalah huriyah. Huriyah ini didefinisikan sebagai kebebasan yang bermaksud kebebasan yang dimiliki oleh manusia sejak mereka dilahirkan lagi. Jadi Islam amatlah melarang perhambaan tanpa alasan kecuali perhambaan kepada Allah SWT sahaja. Konsep huriyah ini memandang bahawa semua manusia adalah hamba Allah dan bukan hamba sesama manusia. Jadi konsep huriyah ini menekankan bahawa manusia mempunyai kebebasan dalam hidup seperti kebebasan memilih profesyen, tempat tinggal dan agama yang dianuti. Berikut merupakan contoh-contoh huriyah. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Semua manusia berhak untuk menganuti apa-apa agama tanpa paksaan. Agama yang dianuti itu haruslah membawa kepada jalan yang benar. Contohnya agama Islam. Yang kedua adalah kebebasan berfikir. Manusia bebas berfikir apa sahaja mengikut batasan akal fikiran seseorang individu tersebut. Seterusnya adalah kebebasan bersuara seperti mahasiswa, mahasiswi atau rakyat yang ingin memberikan pendapat atau pandangan mereka. Contoh keempat, kebebasan memiliki dan mencari harta. Setiap manusia bebas mencari pekerjaan untuk menjana pendapatan mereka daripada sumber yang halal, tidak kira jantina lelaki atau perempuan. Contohnya, lelaki boleh menjadi pereka fashion atau perempuan juga berhak untuk menjadi seorang jurutera. Yang kelima adalah kebebasan untuk menuntut ilmu. Tidak seperti mana yang kita tahu, ilmu itu luas. Sesiapa sahaja bebas untuk menuntut ilmu. Tidak mengira umur, jantina ataupun bangsa seseorang individu. Okey, yang terakhir adalah kebebasan bergerak. Manusia tidak mempunyai batasan untuk bergerak. Setiap manusia bebas untuk bergerak ke mana sahaja yang mereka mahu. Komponen seterusnya ialah agama-agama selain agama Islam, iaitu agama Kristian. Baiklah, pengenalan kepada agama Kristian. Kristian adalah sebuah agama monoteis
yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret seperti yang ditujukan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Yesus juga dikenali dengan panggilan Al-Masih. Kristian berasal daripada bahasa Yunani iaitu Christos dan seterusnya berubah menjadi Kristus di dalam bahasa Latin. Nama Kristian telah digunakan sejak beberapa tahun lamanya setelah sepeninggalan Nabi Isa ketika agama ini diisytiharkan keluar dari negeri Yahudi iaitu Israel dan dengan menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa asas agama ini. Seterusnya ialah perbandingan agama Islam dengan agama lain iaitu agama Kristian. Yang pertama, dari segi agama Islam, Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui perutusan Nabi Muhammad SAW. Berbanding dengan agama Kristian pada asalnya dikenali sebagai nama Nasrani, juga merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ketika itu menerusi Nabi Isa alaihissalam. Dan seterusnya, dari segi agama Islam, sabda Nabi Muhammad dinamakan hadis dan tidak bercampur dengan Al-Quran. Manakala bagi agama Kristian pula berbeza kerana isi kandungan Bible bercampur aduk antara firman Tuhan, sabda Yesus dengan tulisan para sejarawan. Perjanjian akhir pula berisi firman Tuhan semata-mata. Dan yang terakhir, Islam pula menyembah Tuhan yang esa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kristian hanya menyembah kepada benda-benda yang satu yang dikenali sebagai Trinitas. Kesimpulan bagi keseluruhan tajuk agama Islam ini ialah Islam ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pesuruhnya. Penyaksian yang diakui dengan hati dan disebut dengan lidah serta dibuktikan oleh anggota badan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Islam satu agama yang mudah, tidak susah dan tidak membebankan ke atas penganutnya dengan sesuatu yang di luar kemampuan dan keupayaan mereka. Agama yang menyatukan hati-hati yang berpecah belah lalu membersihkannya daripada kebatilan, membawanya kepada kebenaran dan memberikannya petunjuk kepada jalan yang lurus.